Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang telah mengurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok terpesong. Suratul Kahfi, gua, surah yang ke-18 pada ayat yang pertama daripada 115 ayat pada ayat pertama daripada 110 ayat pada juzuk yang ke-15. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah lembu betina surah yang kedua pada ayat yang ke-32 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan, illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, surah yang ke-20 pada ayat yang ke-25, 26, 27 dan 28. Daripada 135 ayat pada juzuk yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi syrah li sadri. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan itu datangnya daripada Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita. Kalau ikutnya kita mengaji kitab Faridatul Faraid, tapi sempena sambutan Ma'al Hijrah ini, maka kita tawakufkan dahulu pengajian kitab kita dan kita ceramah pada malam ini berkenaan dengan soal Ma'al Hijrah. Jadi moga-moganya kehadiran kita pada malam ini diterima di sisi Allah sebagai satu amalan yang soleh, dan moga-mogalah kita dapat duduk di dalam taman-taman syurga pada malam ni. Majlis ilmu kuliah ni disebut sebagai taman-taman syurga oleh baginda Nabi SAW berdasarkan satu hadis. Nabi SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman syurga, jalan-jalan-jalan nampak ada taman syurga, kata Nabi, farta'u, nikmatilah, maka singgahlah.
Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman syurga tu? Maka kata Nabi, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilakul dzikr, iaitulah majlis zikir, majlis yang digunakan untuk mendalami akan ilmu agama Allah. Mana-mana majlis yang ada di sana disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, biarlah masjidnya besar atau kecil, surau sempit ke besar, kayu sengit ke macam mana ke, atap bocor ke, majlis itu majlis yang sangat besar di sisi Allah. Walaupun keramaiannya sedikit sahaja, tapi majlis itu lebih besar daripada majlis-majlis yang dibuat oleh kerajaan atau negara atau dalam parlimen segala. Macam mana hebat sekalipun, majlis ilmu ni lebih hebat daripada segala majlis-majlis yang lain, kerana majlis ini adalah majlis zikrullah, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi menamakan dia sebagai riyadul jannah, iaitu taman-taman syurga. Maka harap-harapnya kalau di dunia kita lagi Allah sudah meletakkan kita berada di dalam taman-taman syurga macam malam ni, maka harap-harapnya Allah izinkan kita duduk di dalam syurganya yang sebenar nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Pertama sekali, tajuk kita malam ni iaitu berkenaan dengan ma'al hijrah. Nah, kenapa kita namakan dia dengan ma'al hijrah? Kalau kita mengkaji ilmu sirah, yang sebenarnya Rasulullah SAW berhijrah bukan bulan Muharram. Bulan kita hari ini ni, yang kita sedang sambut ni, dipanggil bulan Muharram, atau panggil awal Muharram. Satu hari bulan hari tu satu Muharram. Jadi apa kaitannya Muharram dengan hijrah? Kenapa disebut Muharram, lepas tu disambut pula ma'al hijrah? Sedangkan hijrahnya Nabi itu pada bulan Safar, 27 Safar. Nah, apa kaitannya? Adakah tersilap? Ni bukan tersilap. Bertahun dah kita sambut kan ma'al hijrah, silap kat mana? Baik. Jadi yang sebenarnya memang benar 27 Safar. Kemudiannya waktu zaman Rasulullah belum lagi ada tahun ataupun tarikh yang secara khusus. Yang ada hanya bulan. Kiraan-kiraan orang Arab, iaitu Muharramnya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan dan sebagainya lah, Syawal dan sebagainya. Tetapi belum lagi dinamakan tahun, tak ada tahun. Sehinggalah Nabi wafat pun tak ada lagi tahun waktu tu. Kemudian diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah yang pertama pun tak ada tahun lagi. Dan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar singkat sahaja, sekejap. Kemudian diambil alih oleh Sayyidina Umar. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pegang sebagai khalifah yang kedua. Masa zaman Sayyidina Umar lah, maka berlakulah pertambahan di mana ada beberapa masalah yang berlaku dalam pentadbiran, di mana gubernur-gubernur negeri milik di bawah daulah Islamiah, bawah negara Islam, mereka bila khalifah hantar surat, mereka tak tahu arahan tu nak dilaksanakan waktunya bila, kerana tidak ada tarikh, tidak ada tahun. Maka start daripada itulah gubernur ni dia mencadang kepada khalifah supaya diletakkan tahun, supaya boleh faham arahan ni waktu bila nak kena buat kan. Jadi akhirnya Sayyidina Umar berfikir dan membincang dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya terkeluarlah satu pandangan atau cetusan idea
nak diwujudkan kalender Islam. Maka itulah mencatat sejarah kalender Islam yang pertama. Jadi untuk makluman kita bersama, kalender Islam bukan bermula di zaman Nabi, tapi kalender Islam bermula di zaman khalifah kedua Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan untuk makluman kita bersama juga, Quran juga dibukukan, disatukan juga bukan pada permulaan di zaman Nabi, iaitu zaman Saidina Uthman. Sebab tu kita panggil dia Resam Uthmani. Itu sejarah dia. Baik, jadi Saidina Umar lah yang mula. Maka bila nak melaksanakan perkiraan tahun ni, jadi macam mana nak buat? Nak kira dari mana start tahun yang pertama tu, nak kira pada mana? Maka bincang dengan sahabat, bincang. Ada sahabat bagi cadangan, kita mula tahun pertama masa Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian keluar cadangan yang kedua, kata kita kira start daripada Nabi hijrah ke Madinah. Maka Saidina Umar sebagai khalifah memilih cadangan yang kedua. Dia kata, saya lebih memilih cadangan yang kedua kerana hijrah itulah lambang permulaannya Islam nak mula kembang secara besar-besaran. Maka tertubuh juga negara Madinah, negara Islam yang pertama sekali. Pentadbirannya dan sebagainya bermula daripada situ. Maka dipilih tahun hijrah, maka dinamakanlah dia sebagai tahun hijrah. Start daripada hijrahnya Nabi, dikira sebagai tahun yang pertama. Tapi pelaksanaannya diguna pakainya pada zaman Saidina Umar. Baik, kemudian perbincangan pula seterusnya, nak mula tahun pertama tu bulan yang mana? Jadi macam-macam juga pandangan. Ada yang kata kita mula dengan bulan Ramadan lah, sebab bulan Ramadan bulan paling mulia. Ada yang kata kita mula dengan bulan Zulhijjah, bulan haji. Ada juga yang mengeluarkan pandangan mula dengan bulan Muharram. Jadi dalam banyak-banyak pandangan, Saidina Umar pilih bulan Muharram sebagai bulan yang dikira bulan yang pertama bagi tahun, permulaan tahun. Persoalannya, kenapa Saidina Umar pilih Muharram? Baik. Dia begini. Sebenarnya hijrah yang memang secara hakikat dari segi makna sebenarnya ialah penghijraan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tetapi selepas tu, bila pembukaan kota Mekah, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi, kata Nabi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wan niyatun. Yang tu Nabi pesan kat kita. Adapun yang tinggal jihad dan juga niat. Maka jihad dan niat inilah termasuk dalam hijrah yang baru. Iaitu jihad. Jihad ada 3. Pertama, jihad melawan nafsu. Yang kedua, jihad melawan iblis. Yang ketiga, jihad melawan manusia-manusia yang jahat, yang memusuhi Islam. Jadi 3 ni adalah sebagai satu bentuk hijrah. Sebab tu disebut hijrah adalah satu bentuk perjuangan. Kerana apa? Berjuang melawan nafsu, iblis dan juga manusia yang jahat. Kemudian wan niyatun berkait dengan niat. Nanti kita akan ceritalah kaitannya niat dengan hijrah ni. Jadi daripada situ, dalam banyak-banyak tu Saidina Umar pilih bulan Muharram kerana bulan Muharram itu letaknya selepas bulan Zulhijjah. Betul? Kan? Bulan yang sudah ni bulan haji, bulan Zulhijjah. Bulan Muharram letaknya selepas bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah itu dianggap sebagai bulan yang akhir. Sebab apa? Ambil daripada hadis Nabi cerita tentang rukun Islam. Dalam rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5, rukun yang kelima ialah menunaikan haji. Maknanya bila lengkap sampai yang kelima, Islam tu dah lengkap. Orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa semua, sampai ke haji, maka lengkaplah rukun Islam. Bila lengkap, itulah sebagai dikata penutup. Bila penutup, bulan seterusnya dikira sebagai pembukaan yang baru. Maka Muharram dipilih sebagai bulan yang pertama dalam kalender Islam kerana tertutupnya bulan Zulhijjah sebagai penutup. Dan juga satu lagi pandangan, pendapat mengatakan bahawa ini kerana bulan Muharram itu mula dah orang pergi haji balik, dan balik itu meniatkan satu hijrah yang baru pada diri dia.
Sebab dia baru lepas melontar jamrah apa semua lawan setan kat dalam tu. Jadi balik ni dia ada satu semangat baru, azam baru untuk berubah kepada yang baik, kepada yang lebih baik, atau tak baik kepada yang baik. Itu. Baik. Tadi kita ada cerita tentang niat tadi. Jadi dalam berkenaan peristiwa hijrah ni, dia ada kena-mengena dengan soal niat. Seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Bukhari, hadis yang pertama sekali, yang berbunyi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal minbar. Sayyidina Umar Al-Khattab berkhutbah di atas mimbar satu hari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kemudian dia kata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya, au ila mra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi maksudnya lah yang mudah ringkas kita nak fahamnya, Nabi kata siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, kerana Islam, maka dia dapat Allah dan Rasul dan dapat Islam. Tapi kalau dia hijrah kerana nak boleh dunia, dunia ni maksudnya boleh jawatan, pangkat dan sebagainya, maka dia dapat dunia tu lah. Nak hasil dunia. Maksud dapat dunia, akhirat tak dapat, dapat dunia semata. Yang ketiganya Nabi kata, siapa yang hijrah kerana perempuan, maka dia dapat perempuan. Kenapa dalam hadis ni Nabi ada cerita tentang perempuan? Kerana dalam peristiwa ni ada berlaku tentang perempuan dalam masalah penghijrahan ni. Dia dipanggil sebagai asbabul wurud. Kalau punca ayat Quran turun, kita panggil dia asbabun nuzul. Sebab apa ayat Quran ni diturunkan, itu panggil asbabun nuzul. Tapi kalau apa punca Nabi cakap, Nabi bersabda, maka punca tu dipanggil asbabul wurud. Apa sebab datangnya hadis ni? Jadi apa sebab datang hadis yang kita baru baca saat ni? Ceritanya disebut oleh Imam Al-Tabarani, telah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan rantai perawian yang thiqah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, kana fina rajulun khatabam ra'atan. Terdapat di kalangan kami seorang lelaki yang meminang seorang perempuan, yuqalu laha Ummu Qais, yang dikenali dengan nama Ummu Qais. Kemudian apa jadi? Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir. Perempuan ni, Ummu Qais ni, dia ada seorang lelaki yang duduk di Mekah. Ummu Qais ni duduk di Madinah. Lelaki yang kat Mekah ni bercinta dengan Ummu Qais ni yang duduk di Madinah ni. Jadi perempuan Madinah yang bernama Ummu Qais ni, dia enggan mengahwini lelaki tersebut kecuali lelaki tu berhijrah ke Madinah. Tapi lelaki ni takut nak pergi Madinah. Sebab apa? Sebab antara jarak Mekah ke Madinah hampir-hampirlah, lebih-lebih kurang 400 ke 600 kilometer. Dia punya jarak jauh dia. Dan zaman tu belum lagi macam zaman kita ada kereta kapal terbang, tak senang lah nak pergi. Ni tak ada. Paling kuat, paling laju pun naik kuda. Jadi kalau nak berjalan daripada Mekah tu nak sampai Madinah, makan hari. Jadi bila makan hari, kalau siang boleh gagah pergi sebab siang. Tapi kalau sampai malam kan, tengah-tengah malam, dekat tengah-tengah padang pasir nak duduk mana? Bukan ada R&R. Yang kita tak apa, boleh rehat. Nak R&R apa semua, ni tak ada apa, padang pasir, nak duduk mana? Dia pun mikir, macam mana aku cinta kat perempuan ni, dia kata. Tapi nak pergi tu macam mana nak pergi? Kalau aku pergi duduk tengah padang pasir kan, mampus aku. Akhirnya tiba-tiba kebetulan dengar ada umat Islam nak hijrah ke Madinah ramai-ramai. Sebab arahan daripada Rasulullah, Nabi suruh. Sebab sebelum Nabi hijrah, sahabat-sahabat lain pergi dulu.
Nabi last sekali. Nabi dengan Saidina Abu Bakar last sekali. Sahabat-sahabat lain pergi dulu. Kan? Dan pergi pun banyaknya senyap-senyap. Sebab kafir Quraisy Mekah ni dia dengar orang Islam nak pergi ke Madinah, kan? Jadi depa sekat. Tapi depa tak boleh sekat seorang. Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar masa hari dia nak hijrah tu, beberapa hari sebelum dia hijrah, dia asah pedang depan Kaabah. Tu Saidina Umar, dia asah pedang depan Kaabah. Sambil-sambil tu dia bercakap. Dia kata, siapa nak halang aku, halang. Kalau nak rasa bini jadi janda, sila. Kata. Ni sebut dalam kitab ni. Lain kali hari dia nak hijrah tu, dia hayun pedang dia gini. Siapa nak halang, try. Saidina Umar cengih. Nampak, jangan awak main. Saidina Umar. Jadi Saidina Umar pergi dah. Yang belum ni Nabi Muhammad dengan Saidina Abu Bakar. Jadi lelaki ni bila dengar ada kumpulan pergi ke Madinah beramai-ramai, dia join sekali. Kata ni peluang aku. Kan? Ada geng, kalau aku pergi seorang-seorang mampus aku. Jadi dia pergi ramai-ramai, dia ikut sekali. Ikut-ikut sampai di Madinah. Bila Nabi pun sampai Madinah, Nabi tahu. Tu Nabi. Kan? Tak boleh rahsia dengan Nabi, Nabi tahu. Tu yang akhirnya Nabi bercakap tentang hadis ni. Nabi kata, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah kerana dunia, dia dapat dunia. Kan? Siapa yang hijrah kerana perempuan, dia dapat perempuan. Maka kata ulama, fakunna nusammihi, maka kami menamakan dia Muhajir Ummu Qais. Lelaki itu dapat gelaran Al-Muhajir Ummu Qais, penghijrah Ummu Qais. Penghijrah perempuan. Jadi itulah berkenaan dengan hadis yang kita bahaskan tadi. Kemudian kita nak huraikan apa kaitan hadis ni tadi dengan kehidupan kita pada hari ini. Sebelum tu kita pertama sekali kita nak fahamkan dulu kepada kita apa tu yang disebut sebagai hadis. Sebab kebanyakan kita hari ini meringan-ringankan akan baginda Nabi SAW. Dalam hadis satu orang mana dia kata Nabi pelarian. Kan? Jadi ni nak bagi kita nak bagi faham. Nabi memang manusia, tetapi bukan manusia biasa. Manusia luar biasa. Ya, Nabi macam kita gak manusia. Yang macam kita tu apa maksudnya? Maksudnya Nabi pun ada kepala tangan kaki. Nabi pun makan dan minum. Nabi pun beristeri. Nabi pun ada buang air kecil, buang air besar. Yang tang tu sama. Tapi bahagian yang tak sama, dia punya mukjizat, kelebihan-kelebihan yang Allah letakkan pada Nabi. Yang tak sama, dia Nabi, kita bukan Nabi. Kita paling kuat pun boleh jadi YB. Nabi tak boleh. Sebab Nabi bukan pilihan manusia. YB pilihan manusia. Sebab tu kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Yang banyaknya tak elok. Kan? Tapi Nabi perfect. Lepas tu kita kena pegang Nabi-Nabi ni, apa sahaja pada Nabi tu semuanya perfect, sempurna. Cakapnya sempurna, perbuatannya sempurna. Apa saja Nabi buat sempurna belaka. Dan hebatnya Nabi, baca dalam kitab Syama'il, Nabi tidak pernah dihinggap lalat. Kita mandi bawa keluar bilik air, lalat hinggap dah. Nabi tak ada bayang-bayang. Kerana Allah nak buat, tak ada siapa boleh pijak bayang Nabi. Nampak? Nabi tu cahaya. Satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah tengah menjahit pakaian, akhirnya jarumnya jatuh ke lantai. Dan keadaan rumah bukan macam rumah kita hari ni, ada lampu terang. Pelita malap, kebetulan pelita pun mati, terpadam apinya. Jadi gelap. Siti Aisyah mencari-cari jarum tadi. Nabi suakan mukanya untuk Siti Aisyah cari jarum, kerana wajah Nabi bercahaya. Suakan muka gitu. Ada. Muka kita ada cahaya. Telan mentol pun tak jadi cahaya. Ada. Tu kata. Sebab tu biar kita nampak beza. Sebab yang lantik Nabi ni Allah. Kan? Allah sebut dalam Quran, wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan kami jelaskan kepada kamu akan hukum-hukum kami. Kerana apa? Wallahu alimun hakim, kerana Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah yang lebih tahu. Kita lemah, pegang dulu, kita ni lemah. Kenapa kita lemah?
Kita sangka dia betul sebab dia kata nak hapus tol. Nah, pilih-pilih tak ada. Nampak? Kita tersilap pilih. Allah tak ada istilah tersilap pilih. Bila Allah pilih Muhammad sebagai utusannya, Nabi dia lengkap semua. Sebab tu kita kena pegang Nabi tu wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang diperkatakan Nabi bukan menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Tak ada. Bukan daripada hati, bukan daripada emosi Nabi, tak ada. Apa saja yang Nabi cakap, apa saja yang Nabi buat, semuanya datang daripada in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan Allah padanya. Jadi hijrahnya Nabi ke Madinah bukan kerana Nabi takut, bukan kerana Nabi rasa Madinah lebih elok, dah, bukan, kerana Allah yang suruh. Kerana Allah yang suruh. Kalau Allah suruh Nabi hijrah simpang Kulai, Nabi hijrah simpang Kulai. Contohnya nak bagi faham. Maknanya ikut arahan Allah. Maknanya apa saja Nabi buat bukan daripada orang cakap apa pendapatnya sendiri, melainkan itu semua datang daripada wahyu daripada Allah SWT ke atas baginda Nabi SAW. Jadi tak boleh nak kata Nabi pelarian. Ambil mana ni? Dalam buku mana dia ambil perkataan pelarian ni? Pelarian ni asal perkataannya berlari, kan? Lari, daripada perkataan lari. Lari ni ada dua makna dia. Satu, lari kerana berlari sebab masuk lumba lari ke apa, kan? Yang kedua, lari juga perkataan yang sama, tapi makna lari tu kadang-kadang bukan dia berlari, tapi makna lari tu menjauhkan diri daripada sesuatu yang dia takut. Itu makna lari. Jadi adakah yang dimaksudkan Nabi berlarian itu maknanya Nabi lari kerana Nabi takut kepada kafir Quraisy? Kita ambil dalil mudah lah, guna logik akal. Kalau anak buahnya saja pun berani dah kalah ketua, kan? Kalau anak buah je berani dah, kalau kita tengok anak murid dia pun berani. Kalau kita pandang anak murid berani, tok guru macam mana? Lebih berani lagi, kan? Jadi tak payah nak ukur Nabi. Tengok sahabat-sahabat Nabi, berani tak berani sahabat Nabi? Tengok Saidina Umar macam mana, Khalid Al-Walid macam mana, Saidina Hamzah macam mana. Kalau anak buahnya, sahabat-sahabatnya pun hebat berani, dah pemimpinnya Nabi Muhammad, takkan pengecut. Jadi jangan boleh merosakkan akidah. Mana-mana mereka yang bersama dengan puak-puak tu, renung-renunglah, kan? Buatlah hijrah hari ni. Jadi kita dah faham hadis-hadis Nabi ni, ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin au taqrir. Maksud hadis ialah apa yang diriwayatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya atau perbuatannya atau ketetapannya. Apa saja yang Nabi kata jadi hadis, apa saja yang Nabi buat jadi hadis. Walaupun yang kata tu sahabat yang cakap, tapi sahabat melihat Nabi buat jadi hadis. Ataupun apa saja yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, walaupun sahabat yang berkata tetapi ketetapan tu datang daripada Rasulullah, tetap juga menjadi hadis. Dan kita kena faham, Nabi bukan orang-orang biasa. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Nabi kata, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Apa maksud pemimpin anak Adam? Kita ni semua anak Adam, keturunan Adam. Kita semua datang daripada Adam, betul tak? Ke siapa sini bukan daripada anak Adam? Anak monyet dengan dia. Nampak? Tu Charles Darwin. Dia kata manusia daripada kera. Dia kera. Kita Islam, manusia datang daripada Adam. Dia panggil anak cucu Adam. Kita semua ni. Nabi kata, ana sayyidu waladi adama. Aku pemimpin anak-anak Adam. Lepas tu kita tak boleh buat bandingan. Kalau buat bandingan Nabi dengan orang lain, makna orang tu bodoh, kan? Sebab tak sesuai. Nabi tak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain kerana tingginya martabat Nabi. Kita boleh buat bandingan. Contohlah kita buat bandingan. Nak buat bandingan ni benda yang hampir setara. Tu boleh buat bandingan. Kita tanya, kenari dengan kelisa mana laju? Boleh tahan kira. Sebab lebih kurang saiz kereta dia pun. Tiba-tiba ada mana bengong mana dah.
Temperature sampai 38 sekali scan. Dia kata, dia tanya soalan, antara Ferrari dengan kancil mana laju? Agak-agak kita nak jawab tak? Kita tengok atas bawah kita kata siang. Nampak? Gila, bengong lah, mana boleh buat bandingan Ferrari dengan kancil, jauh sangat beza. Begitu juga tak boleh buat bandingan Nabi Muhammad dengan pemimpin-pemimpin yang lain, tak boleh. Sebab Nabi terlampau tinggi, pemimpin ada ni apa sangat je. Julius Caesar apa sangat, kan? Perdana Menteri apa sangat. Hebat-hebat Perdana Menteri Malaysia, dia hanya berkuasa di dalam tanah Malaysia je. Dia pergi ziarah dekat Singapura, dia ada kuasa? Tak ada. Dia cuma dihormati sebagai pemimpin negara jiran. Tapi dia tak ada kuasa. Dia boleh bagi arahan kepada polis Singapura? Tak boleh. Bukan polis dia Malaysia. Dia tak boleh bagi arahan. Dia boleh ikut je lah. Sebagai tetamu kehormat je lah. Tapi tak ada kuasa. Nabi Sayyidu Waladi Adam. Aku pemimpin anak Adam. Maknanya Nabi masuk negeri mana pun, Nabi lah pemimpin paling besar. Lepas tu biar kita nampak tingginya, hebatnya, darjat. Jangan kita merendah-rendahkan Nabi. Merendah-rendahkan Nabi boleh menjatuhkan diri ke dalam kekufuran. Jadi rasa akidah hari ni, barat lah nak tumbuh ni, orientalis barat, dia cuba nak bawa datang pada kita ni, masyarakat kita hari ni. Masyarakat kita adalah kekurangan ilmu. Dia masukkan pula Nabi pun ada silap. Dia kata, dulu dia seorang kata Nabi mungkir janji. Dah dia mungkir janji, nak ajak Nabi sekali, bengong. Dia kata dia nak bahasa-bahasa apa ni? Seolah-olah nak meletakkan Nabi tu tarah-tarah kita je, lebih kurang je. Cuma dia dilantik je tu. Gila kan? Tu. Baik. Jadi kita kena faham jelas-jelas. Bila faham dah tentang hadis ni, barulah kita nak bicara tentang hadis. Supaya jangan kita pandang apa yang dikata Nabi ni biasa-biasa je. Jadi perkataan Nabi ni tinggi, mulia. Lepas tu berhati-hati bila nak bercakap apa yang Nabi cakap. Kerana kalau kita kata apa yang Nabi tidak kata, falyatabawa maq'adahu minan nar, tempah-tempah duduk dalam neraka. Sebab apa? Hati-hati, sebab ini pemimpin yang sangat-sangat besar. Segala bangsa, segala apa, etnik duduk di bawah pimpinan dia. Tak kira apa pun, bukan Malaysia je, kan? Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung dengan niat. Apa tu niat? An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah sesuatu yang kita maksudkan, yang maksudnya itu bersamaan dengan perbuatannya. Sebab tu bila ada niat, mesti ada amal. Niat dan amal. Niat itulah akan meletakkan amal tu. Jadi sebab tu Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung dengan niat. Kalau niatnya betul, maka insya-Allah amalnya jadi betul. Niatlah yang mengarahkan. Sebab itulah niat itu wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu duduknya di dalam hati. Sebab itulah kata guru kami, Tuan Guru Siddiq Nur, dia kata hati ni ibarat menteri besar. Adapun tangan, kaki dan sebagainya ini ibarat exco. Jadi kalau menteri besar bagi arahan, exco kena laksana. Jadi punca segala-gala tangan kaki kita buat ni, buat baik ke buat tak baik ke, permulaan arahannya datang daripada hati. Yang ni yang kita boleh datang ke surau malam ni mengaji ni, sebab malam ni nampak ramai sikit. Ceramah perdana kan? Alhamdulillah. Kena buat selalu perdana ni. Hati kita boleh, hati pula, tangan kaki kita boleh sampai ke rumah Allah, surau kita malam ni, punca dari siapa? Daripada hati. Hati yang arah. Kalau hati tak arah, boleh datang? Hati nak tidur, tiba kaki gerak sendiri sampai kat surau dah. Asal sini dah. Hati ya. Hati kata pergi surau, kaki baru jalan pergi surau. Hati kata pergi warung, kaki pergi warung. Hati kata pergi karaoke, hati punca dia. Betul, hati tu raja, kan? Jadi bila tahu dah hati tu raja segala-galanya, dialah yang punca segala-galanya, maka yang kita nak kena jaga sangat dia, tangan ke hati, kaki ke hati? Hati yang nak kena jaga. Hati yang nak kena jaganya.
Bila hati terjaga, insya-Allah tangan dan kaki segala anggota badan yang lain insya-Allah akan terjaga. Cumanya kata Nabi SAW, niatul mukmin khairun min amalih, kata Nabi. Biasanya niat orang beriman ni lebih indah daripada amalnya. Apa maksud Nabi? Orang beriman ni biasanya niatnya hebat dah, tapi bahagian amal kurang. Macam kita kan, balik pada maya isyak ni lagi, balik-balik niat aku esok nak bangkit tahajud lah. Niat tu cantik dah, bangkit tahajud. Siap kata ingat nak baca Al-Baqarah rakaat pertama nanti dalam tahajud. Niat tu hebat dah. Esok pagi tengok bangun ku apa? 8.30, bukan tahajud, terkejut. Bukan subuh gajah lah, subuh dinosaur subuh. Nampak? Sebab apa? Dia Nabi kata, niat dia biasanya lebih indah daripada apa yang dia buat. Kadang-kadang tu dia niat kata, aku ingat kalau aku dapat kerja, aku nak buat makan-makan lah kat surau. Tak besar mana lah, cuma nak buat kambing golek dah. Dia kata, buat kambing golek. Niat sungguh ni. Niat kata dapat kerja, nak buat makan-makan kat surau, buat makan kambing golek. Tengok sungguh Allah bagi dia dapat kerja. Tengok kambing tak ada, golek pun tak ada. Apa pun tak ada. Yang ada karipak golek dia. Nampak? Mujur ada kat karipak, takut-takut boleh dapat kerja, batang hidung tak nampak dah kat surau. Itu kan main doa pada dalam surau. Doa sujud lama, sujud akhir. Tu imam habis lah. Tu imam bangun dah, nak pergi beli telur masin. Dia sujud lagi. Lama sujud, minta ya Allah dapat kerja. Dapat kerja, surau tak nampak dah. Habis jadi macam mana kita. Jadi itu kadang-kadang, sebab tu benar lah kata Nabi. Nabi kata niat orang beriman itu kadang-kadang lebih indah daripada amalnya. Jaga-jaga. Sebab apa jadi begitu? Punca dia kerana kurangnya takwa dalam hati. Kurangnya takwa. Apa makna takwa? Takwa ni 3 makna dia, kata Imam Ghazali. Yang pertama maknanya dengan makna taat. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu takwa. Apa maksud? Ayu ta'a, Allah itu ditaati, wala yu'sa, tidak dimaksiatkan. Allah itu diingati, tidak dilupakan. Allah itu disyukuri, tidak dikufurkan akan nikmat dia. Itu makna taat. Maknanya apa yang Allah suruh kita buat sehabis mungkin. Apa yang Allah larang tinggalkan. Mujahadah, berusaha diri untuk tinggalkan. Itu takwa yang pertama. Makna takwa yang kedua kata Imam Ghazali, iaitu dengan makna khauf, takut. Itulah mimbar Tok Khatib dalam khutbah kata, ittaqullah, artinya takutlah kamu pada Allah. Takut. Biar ada perasaan takut. Orang kalau dalam hatinya ada perasaan takut, dia takut macam tadi, dia ada niat. Dia niat, aku dah niat ke niat macam tu, niat baik dah untuk Allah. Tiba aku tak buat, malulah, takut. Dia ada rasa takut. Ini buat relax dia. Orang kalau tak ada perasaan takut, dia buat tak kisah dia buat tak kisah, buat tak erti. Macam mula-mula dululah. Belum dilaksanakan sebagai peraturan, cuma baru saranan saja. Buat penjarakan sosial, pakai mask pelitup muka. Masa tu longgar-longgar lagi sebab tak jadi peraturan. Bila jadi peraturan, siap ada denda, ancaman pula, saman 1,000 macam. Pakai tak cabut dah, kat rumah pun pakai. Dia takut polis duk celah singki dia ke apa sebab apa? Sebab ada takut. Tapi takut tu tak ada benda sangat. Kalau kena kat saman, bayar je lah 1,000. Bukan kena ketuk pun, bukan kena bakar dalam api. Tapi ni ancaman Allah. Lepas ada satu orang hantar WhatsApp benda ni bukan Quran, bukan hadis, bukan kata-kata ulama, tapi dia orang biasa je kata. Cumanya perkataan apa yang dia cakap tu memberi impak yang besar juga. Bila kita renung-renung balik, betul juga apa dia kata. Dia kata satu hari dia pergi kedai. Dia turun daripada kereta, dia berjalan nak ke kedai. Tiba-tiba baru dia perasan mask dia tak pakai. Dia tak pakai pelitup muka. Tak apa lagi, tiba-tiba nampak kelibat polis, lampu biru plop gitu. Kelang kabut, Berlari macam kena kejar anjing. Berlari pergi kat kereta, pergi ambil mask. Takut polis nampak tak pakai, kena saman. Berlari masuk dalam kereta, pergi ambil mask. Dia kata, takut dia kata. Takut kena saman 1,000. Lepas tu dia buat kiasan kat bawah tu. Dia kata, tuan-tuan,
Bayangkan setiap satu dosa yang kita buat, malaikat saman kita 1000. Nak ke kita buat dosa pada Allah? Betul juga apa dia kata kan? Bila ancaman manusia buat, takut, menggelupung. Sebab apa? 1000. Dah Allah kata siapa tak semayang neraka sakar, buat relax kan? Tak tutup aurat gini-gini, neraka kena homban masuk dalam api, buat relax tak ada apa. Kata api aku siram air padam cakap. Nampak? Apa dia gitu? Sebab dia tidak makrifah Allah, dia tak kenal Allah, tapi yang dia kenal duit dia. Yang dia kenal ringgit Malaysia. Takut-takut orang jenis macam ni, kalau mati esok masuk dalam lubang kubur, malaikat muka nakir tanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Maka dia akan jawab, ringgit Malaysia. Sebab apa? Sebab dia lebih takut ringgit Malaysia. Dia lebih takut duit tak ada. Dia takut duit habis. Dia tak takut Allah. Dia tak takut Allah tak sayang dia. Dia boleh relax. Kalau hati dia tak lekat dengan surah masjid, dia buat relax, dia buat tak kisah. Sedangkan tanda seseorang itu, Allah sudah jauhkan dia dengan rahmat Allah, Allah jauhkan dia dengan rumah Allah. Betul tak? Ada. Tapi dia tak sebab apa? Sebab dia tak makrifah Allah, dia tak kenal Allah. Pejabat 4, 5, 10 kilometer boleh sampai pejabat. Rumah Allah 4 langkah, 5 langkah tak boleh sampai. Renung kita bersamalah. Moga-moga kita boleh buat hijrah. Bunyi dah pula. Perdana boleh lama sikit kan? Nama pun perdana. Kalau tak beza lah perdana dengan tak perdana kan? Sikit lagi. Tak apa, makanan siap bungkus dah tu, jangan risaulah. Baik. Tak mana tadi. Jadi itu dia. Jadi takwa lah dalam hati tu. Yang tu yang kedua. Yang ketiga makna takwa oleh Imam Ghazali ialah pelihara, jaga kan? Jaga kita ni jangan orang cakap apa melebih-lebih. Dunia ni apa pun jangan lebih-lebih. Hatta ibadat lebih-lebih pun tidak dianjurkan dalam Islam. Ada sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, aku nak puasa kan, sepanjang hari, tiap-tiap hari aku nak puasa." Nabi kata, "Dah, aku Nabi dah." Nabi kata, "Aku ni Nabi, aku puasa dan aku buka, dan aku bukan puasa hari-hari." Maknanya dalam soal ibadat pun jangan sampai lebih-lebih. Ikut apa yang disarankan oleh Rasulullah. Apatah lagi kalau akhirat pun jangan lebih-lebih, dunia lagi jangan lebih-lebih. Nampak? Yang jadi punca penyakit ni sebab kurang makan ke banyak makan? Yang terlantar kat katil hospital tu. Sebab tak cukup makan ke terlebih makan? Terlebih makan. Yang jadi kencing manis ni sebab terlebih gula. Jadi bukan gula tu salah, gula tak haram dalam Islam. Yang kita ni kena kawal dia, jangan lebih, jangan itu. Kalau ada insya-Allah dia jadi elok sempurna. Tapi kalau dah sampai masa jadi asbab salah, asbab kepada kematian dan sebagainya Tapi nak ceritanya jangan lebih-lebih. Maknanya itulah makna takwa, pelihara diri kita. Walaupun ianya jalan halal, tak semestinya kita boleh pulun semuanya. Jadi jangan sampai lebih-lebih. Ambil nasi pun nanti jangan lebih-lebih. Contoh, nampak contoh kan? Sebab dia dunia ni kata setengah pandangan ulama sufi, dia kata ad-dunya jihatun wa tulabuha kilabun. Apa makna dia? Dia kata dunia ini ibarat bangkai dan siapa yang mencarinya adalah anjing. Ulama katakan, saya kata. Apa maksud mencarinya? Pulunlah dengan dunia sampai tak hirau akhirat. Apa yang nak dibawa? Kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra, siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa sebarang amal, tak ada bekal amal, apa tak ada. Bahagian-bahagian amalan-amalan sunat, bahagian amalan akhirat tak, masuk kubur dah. Faka annama raqibal bahra, seakan-akan dia ni berlayar di atas laut bila safinah, tanpa kapal, tanpa perahu. Bayang macam mana nak berenang kat laut tanpa kapal. Lama mana boleh tahan? Lah kali lemah. Gitu. Orang masuk kubur tanpa amal, lemah dalam. Tak jadi apa dah. Itulah kata guru kami, tahlil ni umpama pelampung bagi orang yang dah mati. Kita buat tahlil, kita niatkan khusus untuk keluarga kita. Boleh kita tak tahu macam mana dia di alam sana. Boleh jadi dia tengah susah,
kemudian kita hantarkan bacaan-bacaan ayat Quran, zikir-zikir, daripada nilah dia ambil umpama pelampung untuk dia nak tampung diri dia, kan? Ada. Tapi orang yang jenis memang beramal dah, ni masa hidup dunia dulu tahlil pun tak pernah nampak, batu mati nak orang tahlil, buat benda, kan? Dunia dulu sibuk dengan benda, nak sibuk dengan projek, mati tanam kat tapak projek, backhoe ada dah kan waktu tu, korek terus je senang. Ada. Orang yang nak semayang mayat di masjid surau, ahli masjid surau dah, ini surau tak pernah datang, masjid tak pernah datang, tiba mati nak semayang sini, kan? Dah lah dia first time datang, duduk depan sekali pula tu, baring pula tu. Nampak? Ni kata Allah perli tu. Jadi biar kita sama-sama nak buat satu penghijrahan kepada diri kita ke arah yang lebih baik. Daripada tak baik jadi baik, atau dah baik pun jadi lebih baik lagi. Dan lagi makna takwa ni tadi ni yang kita sebut pelihara ni juga, dalam barang dunia jangan kita lebih-lebih. Walaupun halal lah duit kita, gaji kita besar, tapi jangan sampai bermewah-mewah. Kerana dunia ni tadilah yang tuntutnya adalah anjing. Kenapa? Dunia ni benda kotor, najis, nakis, benda yang kurang. Diibaratkan begini, ulama buat contoh dalam kitab. Sekali tu kita jalan-jalan nak pergi makan, nak pergi beli kuih donat, nak beli kuih donat. Lepas tu kita nampak ada macam lorong pintu belakang, kita saja pergi jenguk nampak tukang buat donat tu ada kat dapur tu, dia tengah buat. Jadi bila dia tengah uli-uli tepung tu, bila dia dah uli-uli, dia nak masukkan inti tu, dia buh kahak sekali, hak tui. Tak banyak mana ada secawan. Hijau pekat lah tu, kan? Buh masuk dalam tu. Lepas tu dia tengok orang tak nampak, kawan tu nyorok, dia tak nampak, dia pun tutup balik, tutup bakar-bakar elok apa semua, letak kat depan. Orang lain yang tak nampak benda ni rasa macam mana? Hui, sedapnya. Tengok-tengok masa gigit tu pula, hijau tadi tu serong gitu. Wah, krim dia. Perisa pandan. Pandan apa ingat? Ada. Nah, anak cerita ni pun kita dah rasa jijik. Macam tu lah dunia, tuan-tuan. Orang yang nampak daripada dapur ni tadi, orang yang makrifah dunia, orang yang kenal dunia. Bila kenal dunia, dia tak mau makan lah. Kalau terpaksa makan pun sebab perut lapar, dia akan cubit sikit sahaja, bahagian tepung luar, tak ambil bahagian dalam, sebab tahu dalam tu ada kahak lah, dia ambil luar gitu. Orang yang kenal Allah, orang yang makrifah, kita tengok ahli-ahli ulama ambil dunia sekadar perlu saja. Nah, tu ulama, kita ahli mamak. Pulun. Boleh. Lah kali tak cukup jalan halal, jalan haram pun hentam. Betul tak? Rasuahnya macam-macam, kan? Tak kira dah meniaga. Asal nak untung sudah. Banyak menipu niaga. Dia buah pinggan, lepas tu dia terlangkup piring atas, lepas tu dia bubuh ikan. Sekali tengok banyak ikan, nak buah masuk dalam plastik, lah sikit je. Sebab apa dia terlangkup piring dalam? Tak bohong. Sebab apa? Nak untung banyak. Itu kata dunia. Bila gila dunia, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Tu lah punca kita. Yang menyebabkan hati kita tak boleh masuk takwa ni tadi, sebab dunia tadi ya. Terlampau berat sangat dunia dalam hati ni. Sampai nak buat apa pun dunia. Kan? Sikit-sikit dunia. Tak ada untung dunia, tak mau lah. Kan? Moga-moga kita yang hadir malam ni biar betul-betul ikhlas kerana Allah. Kan? Biar betul-betul ikhlas kerana Allah. Kerana ni janji Iblis. Iblis pun ada manifesto. Iblis berjanji. Dia kata, berkata Iblis. Dia kata, fabi izzatika, maka demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, la uqwiyanahum ajmain, aku berjanji aku akan menyesatkan mereka semuanya. Soalan saya mudah. Iblis kota tak janji dia? Kota tak? Kota. Orang yang tak kota janji lebih teruk daripada Iblis. Iblis tunai manifesto. Orang tak tunai manifesto lebih berat daripada Iblis. Iblis tunai. Dia janji, dia kata
la'uyanahum ajma'in, aku akan sesatkan semua mereka. Dia buat sungguh. Sampai hari ni dia nak sesatkan kita. Nah, bukan setakat orang maksiat dia sesat, orang masjid, orang surau pun dia sesat juga. Dia takkan putus asa. Ya, kita ingat kita dah geng jubah, geng serban, dah geng kopiah, dah geng surau, geng ngaji dah, selamat daripada iblis. Tak juga. Dalam semayang iblis kata, hebatmu. Nah, aku rasa mu paling smart sekali jubah mu. Ni iblis kacau tu. Nampak? Padahal buat kerja taat dah tu. Bagus dah dengan kuliah dah. Kan? Rasa hang tak pernah miss kuliah saja. Ustaz Syakir perasan rasa muka hang ni. Bagus ni. Ada tak? Habis jadi wasak amal ibadat. Itu iblis punya kerja. Nah, dia takkan putus asa. Baik macam mana lagi diuji. Kan? Lagi tinggi pangkat. Kalau cara Tok Guru, iblis yang kacau Tok Guru pun jenis Tok Guru iblis tak? Dia bukan ambil constable tak lut. Nampak? Sebab tu sungguh ulama dia tak diuji dengan minum arak. Mana ada ulama minum arak? Ulama tak diuji dengan zina, dia tak buat zina, mata tunduk, tapi diuji dengan riak. Diuji dengan takabur, diuji dengan rasa diri lebih baik daripada orang lain. Dia tak diuji duduk tang mana pun, melainkan mati dah jadi mayat. Setan tak kacau dah. Setan tak ada duduk celah mayat. Jangan semayang. Nak semayang jadi memang tak boleh dah. Nak riak pun tak boleh dah. Mati nak riak celah mana ni. Itu melainkan mati. Kalau tak nak kena kacau iblis, mati. Dia gitu. Jadi selama kita hidup kena jaga selalu. Sebab itulah sentiasa ada penghijrahan. Bukan nama al-hijrah je baru nak hijrah. Ada dia buat dosa, dia kata tak apa, tunggu Muharram lagi kita ubah. Kita hijrah. Taklah bila rasa bersalah. Kata Imam Ghazali, tajdidun niat. Kemudian Nabi iblis jawab sekali lagi. Tadi iblis kata dia nak sesatkan semua. Kemudian dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini dalam dalam Quran, surah apa surah As-Sad. Kalau tak silap ayat 82 dengan 83. Kalau tak silap lah, kalau silap minta maaf. Jadi dia kata melainkan hamba-hambamu yang mukhlasin. Apa maksud mukhlasin? Hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas dia tak boleh kacau. Jadi kunci kejayaan seseorang hamba tu hatinya mesti ikhlas. Kalau tak ikhlas, dia jadi bahan makanan iblis. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu lillahi ta'ala, kerana Allah, dan jangan mengungkit. Dua. Ingat apa makna ikhlas? Dua perkara. Pertama, buat kerana Allah. Yang kedua, jangan ungkit dah. Lupa terus apa benda baik kita buat. Kan? Biar kita belanja kawan kita, kan? Masa baik memanglah tak ungkit. Dia yang nak ngungkit ni syaitan cocok masa gaduh. Gaduh dah kawan tu, barulah kata hang lupa. Hang susah dulu aku tolong. Tak ingat tu. Macam ni hang buat kat aku aku yang tolong hang, aku bagi duit kat hang, aku pinjam apa. Habis dia cerita semua kebaikan dia buat. Habis. Haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Tak ada apa-apa elok, tak ada pahala apa, tak ada rugi. Padahal pahala cukup besar dah tolong orang, tapi pergi ngungkit habis. Sebab apa? Hati tidak ikhlas, kena tipu daya iblis. Kena ikhlas. Dan kunci kepada ikhlas istiqamah, dan kunci pada istiqamah lillahi ta'ala, seperti mana kita baca dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadatku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Aku buat ni hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Untuk Allah dia akan jadi kuat. Apa saja kita buat kalau kerana Allah, insya-Allah dia berkekalan. Perkahwinan nak yang kekal sampai ke dulu bila kahwin ni til jannah. 4 minggu dah cerai, til jannah tahu ni. Nampak? Bukan dengan til jannah, biar faham kahwin kerana Allah, bukan kerana cantiknya semata. Cantik akan pudar.
Bukan kerana kekayaan. Kekayaan boleh muflis, boleh hilang. Tapi kerana agama, kerana Allah, insya-Allah dia kekal. Buatlah apa pun, kalau buat kerana Allah, dia kekal. Buat kerana makhluk, takkan kekal. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap sesuatu yang makhluk ini fan, binasa. Makhluk semua akan binasa. Jadi kalau kamu buat kerana makhluk, kamu juga akan binasa apa saja amal yang kamu buat. Kan? Kalau dia datang surau kerana makhluk, ada satu pemuda ni, rajin dia datang surau azan, sampaikan terlebih rajin, waktu tak masuk lagi azan dah. Sampai tu bilang kata, tak masuk lagi. Azan. Mangat dia azan. Baguslah, sampai orang kampung pun pakak pujilah dia. Bagusnya kita ada seorang anak muda yang rajin datang surau. Azan selalu bagus, suara pun sedap. Ni kalau buat menantu bagus ni. Duk pakak-pakak. Semua duk kata. Dia buat saya gini ya, waktu duk gitu. Tiba-tiba ada dapat kad jemputan kahwin. Anak tu imam kahwin. Anak tu imam tu perempuan, nikah dah. Tengok lepas subuh esok pas kenduri, pemuda tu tak azan dah. Lah rupanya dia azan sebab nak ngorat anak tu imam. Anak tu imam kahwin tak azan dah, tak jadi apa dah. Sebab tu sebab buat bukan kerana Allah, kerana makhluk habis. Jadi sama juga. Kita hari ni kita dapat menyatukan umat Islam, khususnya bangsa Melayu di tempat kita ni, negara kita ni. Boleh duduk di dalam satu muafakat walaupun pernah bermusuh bertahun lama, tapi kita hari ini dapat bersatu. Kerana apa? Kerana Islam, kerana agama, kerana Allah. Maka kekalkan niat ni. Kalau kita ubah nak kerana jawatan, nak kerana pangkat, hancur. Lepas tu kita pesan awal-awal, ni dah bunyi-bunyi macam-macam dah. Kan? Yang ni nak dia, ni bahagian aku mana bahagian. Kalau kerana dunia, habis. Kapi makan kita. Tapi ingat, bila kerana Allah, baru dia akan jadi istiqamah. Kerana Islam, tak kisahlah jawatan nak pergi mana sangat jawatan. Pangkat nak bawa sampai mana? Sampai masuk dalam lubang kubur. Malaikat Munkar Nakir pun tak panggil lah pangkat kita, tak panggil jawatan kita. Tadi dia kata, hey Polan bin Sembulat, sorry ada tun tau. Dah. Tun tak tun, dia kata lantakmu. Dia kata parti baru dah. Dia dah kira parti baru, parti lama. Tak kira siapa-siapa, besar mana sangat mu atas dunia ni. Masuk dalam kubur. Tu lah kita baca hadis tadi. Ana sayyidu walid alama, kata Nabi, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Aku orang yang paling dulu bangun daripada kubur. Siapa dia hebat sangat? Perdana Menteri lama mana puluh tahun sekalipun, bangkit dah ke? Dah, Nabi bangkit dulu. Mana pemimpin besar, negara-negara besar bangkit tak? Tak ada bangkit. Nabi bangkit dulu, Nabi kata. Jadi nak besar mana? Sehingga lawan Nabi, lawan Rasulullah, lawan Islam, lawan Allah. Tak nak gimana sangat kita. Jadi biar kita renung, kehidupan kita ni akan menghujungnya adalah mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan kamu akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, dialah orang yang berjaya. Jangan kita pandang kejayaan itu dengan banyaknya harta, banyaknya duit. Kata tu orang berjaya tu, kereta banyak. Orang kereta banyak bukan orang berjaya. Itu orang kereta banyak. Hebat dia, rumah besar. Tak hebat, itu rumah orang besar. Orang yang ada rumah besar bukan hebat. Hebat ni biarlah dia macam mana pun, Allah uji dia dengan sakit, dia boleh gagah naik tangga masjid. Hebat tu. Orang hebat boleh taat perintah Allah, tu hebat. Ada orang ketul-ketul badan, pergi gym, angkat besi, kat 50 kilo, 100 kilo boleh angkat besi. Ni sembahyang subuh selimut tak sampai kilo pun tak boleh angkat. Hebat ke gitu? Lain kalau selimut tu berat. Tak apa tak boleh angkat. Ni selimut tak boleh angkat dah. Kuat dah mana? Pondan. Boleh daftar Persatuan Pondan Malaysia. Dia kata, jadi biar kita nampak kejayaan itu adalah akhirat. Mana? Syurga, bukan dunia. Bila dunia ni mentaliti kita dah diracuni oleh barat.
Belajar rajin-rajin supaya nanti kerja besar, gaji besar, baru jadi orang berjaya. Berjaya untuk mana? Kalau jadi jawatan besar tapi lawan hukum Allah, jadi peguam hina agama Allah, jadi doktor hina agama Allah, jadi apa berjaya gitu? Kan? Baik jadi lembu, baik jadi kambing. Walaupun dia tak akan seluar dalam, nak makan rumput aja, tapi dia sanggup bagi leher untuk sembelih atas nama Allah. Dia sanggup tumpahkan darah dia kerana Allah. Kita Allah bagi akal, pakai baju, pakai seluar, pakai kereta, pakai rumah, tetapi membelakangkan Allah. Malu daripada binatang lagi. Tu jadi moga-mogalah dengan pemaknaan hijrah ni biar kita jelas. Jadi sebab itulah dalam hadis tadi Nabi kata, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah, dan siapa hijrah kerana dunia, dia dapat dunia. Kalau dia buat satu benda ni kerana nak dunia, memang dia dapat dunia, tapi akhirat tak dapat. Tak dapat. Dan dunia, ingat, dunia itu binasa. Dia akan hancur, akan hilang macam tu saja. Jadi tak ada apa dah. Buat rumah penat-penat, nak bawa habis pencen, dapat duit SP apa semua, buat rumah 4 tingkat, siap ada kolam renang kat belakang. Kan? Hebat lah. Lepas tu time dah siap tu, kontraktor kata ni makan kat 3 tahun siap ni. Tak apalah, tunggu sanggup 3 tahun. Bila dah siap rumah, nak serah kunci, ambil gambar dulu, selfie dengan kontraktor, ambil gambar dulu background rumah, tulis bawah tu rumah baru. Sonok ni dapat kunci masuk rumah baru. Lepas ambil gambar, batuk 3 kali, meninggal. Dapat duduk dalam rumah tu. Dia balik rumah dia yang sebenar di dalam tanah. 3 kaki lebar, 7 kaki dalam. Tu kata cerita Piramli. Dia kata ada kosong lagi, dia kata. Ada 3. Elok kena kita 3 orang, kawan dia kata. Kat mana tu? Besar mana rumah dia? Tak besar mana ke? Ada 3 kaki lebar, 7 kaki dalam. Kawan dia pun menang, 7 kaki dalam. Tu kubur. Tu lah rumah kita. Duk Piramli ajar kita. Tu lah rumah. Tak payah beli, tak payah sewa. Memang ada setiap seorang satu. Kompom ada, walaupun tak nampak lagi. Tapi mesti ada. Nampak? Itulah tempat pengakhiran kita. Datang daripada tanah, balik kepada tanah. Jadi apa yang ada sangat dengan kita yang kita nak bangga-banggakan. Melainkan nak dibanggakan ialah bila dapat bertemu Tuhan. Dalam keadaan Allah terima kita, Allah redha kita, Allah sayang pada kita, Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu. Takut lauk dalam nasi tu jadi sejuk, sebab aircon kan sejuk. Jadi kita berhenti setakat ni, dan insya-Allah kalau diizinkan Allah, kita dipertemukan lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi alhamdulillah surau ni ada banyak pengajian. Jadi kita imarahkan, jangan tunggu perdana je. Tak perdana pun, tak ada nasi bungkus pun, kita datang. Sebab kita datang bukan kerana nasi bungkus, kita datang kerana Allah, supaya mendalami ilmu agama Allah, kenal Allah. Bila kenal Allah, tak gemar sangat dengan dunia ni. Dia yang jadi kita tak gemar akhirat sebab kita terlampau kenal dunia. Kita sibuk dengan dunia. Jadi bila kita kenal dah akhirat, dunia ni jadi tawar pada kita. Dia jadi tawar sebab kita tak tahu rupanya akhirat lebih lazat daripada dunia. Kita ingat dunia lazat dah, akhirat lagi lazat. Orang yang makrifah akhirat, yang kenal akhirat, dia akan lebih gemar pada akhirat daripada dunia. Sebab dunia ni sementara sahaja. Jadi cukup sekadar tu. Dari macam biasalah, di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampa Berwas. Dipakat-pakat lah, membeli sambil menderma. Ada telur masin kan, telur masin tu power punya telur, itik-itik pondok punya telur tu. Jadi pakat-pakatlah membeli untuk bantu perjuangan sekolah agama Tuan Guru Siddiq Noor. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan semua, kami dapat teruskan pengajian di sekolah ini sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang untuk terus membimbing ummah kepada jalan yang sebenar, jalan yang selamat, jalan Islam, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.